Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to proceed with our lesson, which is the chapter 5, ASEAN and External Relations. So nampak ke slide madam? Dengar clear ke suara madam? Dengar Dengar, madam. madam. Alhamdulillah. Okay. So in this topic, you are going to learn the meaning of external integration, and then you have to know how to justify why there is need for ASEAN to do external relations. And last one is you have to know how to analyze ASEAN. Sebenarnya kita kena menganalisa lah setiap hubungan luar yang ASEAN buat tu, ya. Okay. Apa maksud external relation? Dia macam international relation lah. It is a situation when one country cooperates with other countries in the scopes of politics, economics and social culture that will bring benefits to those involved. Okay, satu situasi di mana sebuah negara bekerjasama dengan negara-negara lain dalam skop politik, ekonomi dan sosial kebudayaan, dan ianya akan membawa orang kata faedah lah kepada yang terlibat. Okay, antara external komponen-komponen external relation yang terlibat termasuklah foreign policy, okay, polisi asing lah, polisi luar, international law, undang-undang antarabangsa, dan juga international regional organization, strategic studies and others. So ini adalah antara komponen-komponen yang dekat mana mereka bekerjasama, ya. Dah slow lah ya, Mama tengok ajar tu tutup tu. Okay, so background dia, okay, daripada mana asal usulnya? Okay, seperti mana kita tahu, sebelum zaman pra penjajahan lagi, so rata-rata negara Asia Tenggara ni dijajah, kecuali Thailand. Okay, Thailand merupakan kuasa besar, itu nama dia Siam lah dulu. Okay, Southeast Asian Kingdom had political and economic interaction with foreign nations. Okay, so negara-negara Asia Tenggara dia mempunyai interaksi segi politik dan ekonomi dengan negara-negara luar. Contohnya macam Kesultanan Melayu Melaka sendiri ada hubungan dagang dengan China, India dan Arab, dan juga dia mendapat perlindungan daripada kuasa besar iaitu China. Okay, so all of ASEAN's members countries except Thailand have been colonized by foreign powers. Power lah Siam, Siam je yang tak kena jajah. Yang lain negara-negara Asia Tenggara semuanya pernah dijajah oleh kuasa asing lah. So setiap negara Asia Tenggara ni dia ada polisi luar dia, polisi dia dengan negara asing masing-masing, ya. So apakah justifikasi kenapa kita ataupun negara-negara Asia Tenggara ni dia ada hubungan luar, ya? Pertama sekali kerana lokasi, okay, lokasi geografinya yang strategik. Okay, Asia Tenggara ni boleh dikatakan sebagai orang kata jambatan lah penghubung antara timur dan barat. Okay, kita duduk mana? Dekat sini. So kita ni macam antara tengah-tengah, tak timur sangat, tak barat sangat. So kita jadi seolah-olah orang kata penghubung antara dunia timur dan dunia barat. Okay, alright. Ya Allah, lambat-lambat masuk ni susah ke madam lah. Alright, ada tak konflik-konflik yang mungkin boleh terjadi dekat Asia Pasifik, ya? So memang beberapa negara dekat kawasan Asia ni memang ada potensi ataupun risiko yang besar untuk berkonflik lah. Yang pertama sekali, India dengan Pakistan memang kita tahu memang berkonflik lah. Okay, China and Taiwan berkonflik, North Korea and South Korea sesama dia je berkonflik, sesama muka dekat-dekat sama. Korea Selatan dan Korea Utara pun berkonflik sampai kedua-dua Korea ni terbelah lah kepada utara dan selatan, dan juga negara Jepun dan juga North Korea. Okay, kita pun sebenarnya dengan Singapura pun terpisah dan bergaduh. Tak macam ni, sekejap keluarlah, orang tengah nak mengajar, pergi mari. Duduk dalam senyap tak apa, tutup kunci pintu keluar.
Okay, this conflict should affect the stability in the Southeast Asian sub-region. So bila berlaku konflik ni, dia akan menjejaskan kestabilan. Alright. Okay, so dia akan bekerjasama dengan negara-negara ini untuk memastikan kestabilan dan juga keselamatan serantau. So, abundance of natural resources. Negara Asia Tenggara ni memang kaya dengan sumber semula jadi dan bahan-bahan mentah ya. Itulah sebab kita ni dijajah, sebab kita kaya dengan bahan-bahan yang sangat-sangat bernilai lah. Okay. These are sought after by the developed nation and other developing countries. Okay. So, bila kita ada benda-benda macam ni, hubungan antarabangsa akan memberi faedah kepada negara-negara ASEAN dari segi perdagangan. Kita nak dagang kan bahan mentah kita dan juga kita nak teknologi daripada negara-negara yang maju tu. Okay. So, apa lagi benefit dia? Kenapa kita kena ada hubungan antarabangsa ni? So kita boleh jual barang kita keluar. Okay. So 10 negara ni bila di-combine-kan akan menjadi 601 juta populasi. Oh, ini market yang besar. So kat sini bolehlah macam negara-negara yang ada hubungan dengan kita, dia boleh dagangkan barang dia kat sini. So meluaslah market. Okay. Produk pun akan jadi pelbagai-bagai dan berbagai-bagai perkhidmatan yang dapat ditawarkan. So this is good lah. Kalau kamu tengok barang IKEA sendiri, dia ada daripada apa orang kata, buatan China lah, buatan Thailand lah. Sebab why? We have the resources. Kita ada tenaga kerja yang lebih murah. Ini orang kata benefit. Okay, potential markets for other regions. Good source of external market for other countries and region. Okay, so baguslah. Kita ni boleh jadi customer juga kepada negara-negara yang kita bersahabat tu. Okay, cuba kita tengok kepada ASEAN's external relations. Kita tengok ya. Okay, East Asia Cooperation ataupun kita panggil ASEAN Plus 3. Okay, Australia, dialog partners kita Australia, Canada, China, India, Japan. Okay. ROK New Zealand, Russia and US. Okay. Sectoral dialogue relation dengan Pakistan. Okay. Ada organizations. Ni dengan organisasi-organisasi besar seperti PBB, European Union, African Union, OIC, IMF. Ini adalah cooperation Asia Tenggara dengan badan-badan yang pertubuhan-pertubuhan yang besar kat dunia. So apakah level-level external relation dia? Mula-mula strategi daripada sectoral dialogue partner, and then dia pergi kepada dialogue partner, and then summit level partnership, and then comprehensive cooperation partnership, and last sekali the strategic partnership. Ni dia punya level, sikit. Yang paling tinggi sekali adalah strategic partnership. Alright. Okay, kita pun ASEAN ada juga hubungan dengan US. Okay, start pada tahun 1977. Hubungan ini pada mulanya secara utamanya memfokuskan tentang security dan politik dan ekonomi kat negara kita. Kita faham ya, US adalah sebuah negara nombor satu lah dalam dunia dengan dia punya kemajuan, dengan dia punya teknologi, dengan dia punya kekayaan. So memanglah ASEAN, tak boleh nak kata apa, memang kena juga ada hubungan US dengan US ya. So US merupakan dialog partners kita yang terbesar. Okay. So pada tahun 2015 kita tingkatkan lagi hubungan strategik. Okay. So yang paling tinggi sekali lah tahap hubungan kita dengan US ni. Okay. Okay, dari segi political security relations kita dengan US, sebelum tahun 1977, US dah terlibat dalam development politik di Southeast Asian Asia country lah. Okay, dia US adalah antara ahli SEATO, ingat tak SEATO yang kita belajar mula-mula tu? Okay, terlibat dalam peperangan Vietnam dan dia juga ada buat base ketenteraan dia dekat Philippines. Okay. So hubungan kita ni dipengaruhi oleh perang dingin. Perang dingin ni peperangan antara kuasa-kuasa besar masa tu. Okay, so US pun dia memang masa tu dia memang tak suka pada komunisme. Dia memang dia nak halang komunisme ni lah masuk ke dalam Asia Tenggara komunis. Okay. So Vietnam War ni dalam sejarah antara yang paling teruk lah. Okay. So selepas peperangan Vietnam,
dia dah mula tak berapa nak berminat lah dengan Southeast Asia ni. Okay, so Vietnam pula dia invade Cambodia, dia tawan Cambodia, and then menyebabkan US pun berminat semula. Macam US nak masuk campur lah kalau ada benda-benda yang macam Kemboja, Vietnam memang negara-negara Asia. Okay, tapi pada tahun 1991 hingga 1992 US telah menutuplah base ketenteraan dia dekat Filipina. Dan pada tahun 1998 Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand telah menandatangani satu arrangement lah tentang military access dengan US. Okay. Okay, pada tahun 1999 Filipina telah menandatangani satu agreement, okay, tentang visiting forces with the US. Okay, so pada tahun 2001, Madam ingat lagi masa ni Madam Form 4, yang Osama bin Laden tu kan, telah menyebabkan perkara ini telah menyebabkan US kembali berminat dengan keselamatan di Asia Tenggara. Pada tahun 2022, ASEAN dengan US telah menandatangani satu joint declaration on cooperation to combat international terrorism. Mereka ingat lagi masa ni 2001, 2002 sangat takut dengan terorisme. Lepas tu kita sangat macam Islamofobia pun ada jugalah. Okay, so 2019 kita teruskan dengan TAC, dan last sekali pada 2009 kita adakan satu meeting pemimpin ASEAN dan juga US. Okay, ambil handphone ni kejap kat lain lah. Ambil di sana. Okay, pada tahun 2010, okay, tak habis lagi, telah ditubuhkan US Permanent Mission to ASEAN. 2012 upgrade lagi, dan meeting daripada leaders meeting kepada summit level. Dan pada tahun Oktober 2013 diadakan ASEAN US Summit. Macam dah semakin serius lah. Maknanya US dia nak geng dengan ASEAN. Itu dari segi politik dan security lah. Dari segi ekonomi, mekanisme dia ASEAN Economic Minister, US Trade Representative, Consultation and the Senior Economic Officials Assistant. Dia buat satu consultation lah. Maknanya antara US dengan ASEAN ni ada perbincangan tentang ekonomi. Pada tahun 2026 mereka concludekan dengan adanya the Trade and Investment Framework Agreement. Pada tahun 2012 telah dilancarkan ASEAN US Expanded Economic Engagement Initiative. So lah hubungan kita dengan US. So US kita tahu kan negara yang kaya, so dia telah ada trade partner dengan ASEAN iaitu sebanyak 212.4 bilion, dan dia telah largest investor in ASEAN. So ini yang kita nak sebenarnya, ini benefit. Bila dia invest, buka kilang kat negara kita, dia kat negara Asia Tenggara, dia boleh membantu orang kata inilah, membantu ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaan. Seperti mana kita tahu Asia Tenggara ni banyak negara yang masih lagi developing dan orang kata less developed pun ada. Dan 6 tourism source market for ASEAN. So terdapat 3.24 juta pelancong-pelancong yang datang ke negara Asia Tenggara adalah 3.24 jutanya adalah rakyat US lah. Pada tahun 2014 lah. Dari segi social cultural pula, disaster management. Pada tahun 2012, dia sponsor a workshop on ASEAN disaster management, mitigation and response technologies. Tak silap Madam tahun bila 2000, masa tu Madam part 2 diploma yang berlaku secara teruk tu, yang tsunami yang melanda Asia. Tapi Asia Tenggara yang teruk lah, kita, Singapore, Indonesia. So dia pun buat satu workshop lah, dia sponsor macam mana nak buat teknologi tentang bencana alam lah. So this is good lah kan. So and then dia buat education, macam education initiative lah, buat satu partnership tentang macam mana nak belajar language kan, sebab English dia memang dia punya main bahasa lah, main language.
Okay, dan kita pula seperti mana kita tahu negara Asia Tenggara ni kurang sikit lah bab English ni. Okay, in terms of rights of women and children, they support Commission ASEAN untuk promotion and protection of the rights of women and children. Kalau kat youth pula dia ada ASEAN US Young Leaders Summit. So kat sini dia ada summit, dia mengumpulkan orang kata pemimpin-pemimpin muda lah. Okay. Itu dengan US. US adalah negara yang utama dalam dunia. Yang seterusnya yang kita nak pandang adalah China. China pun negara-negara yang ganas, bukan kata berpengaruh lah. Okay. Okay. History between China was of enmity and animosity. Indonesia dengan Burma pada 1950 acknowledge the People Republic of China lah. So China dulu dia macam agak komunis, macam Korea Utara jugalah. Dia suka macam menjalankan dasar tutup pintu, macam tak saing orang, tak nak berkawan dengan orang lah. Okay, so orang kata macam Indonesia dengan Burma ni mula-mula dia macam okay, tapi negara-negara lain dia macam suspicious lah. China ni macam pelik-pelik sikit lah. Okay, pada pertengahan 1970, Malaysia, Thailand dan Filipina telah pun menubuhkan macam adakan hubungan diplomatik dengan China. Kau bayang China ni rakyat 1.3 bilion, terlalu ramai. Dia adakan polisi, pelik-pelik lah juga negara dia ni. Polisi satu keluarga, satu anak. Siapa yang beranak lebih daripada dua, rasanya lebih daripada satu, anak dia akan dirampas oleh kerajaan. Macam orang tak boleh terima lah style negara China ni. Orang China ni pula jenis kalau buat salah ke apa, dia macam tak tolerate sangat, dia akan hukum bunuh gitu je. Sebab bagi dia rakyat dia dah ramai, jadi kalau yang bermasalah kan, baiklah tak layan sangat. Okay, so pada tahun 1991-1994 kamu boleh tengoklah berbagai-bagai hubungan. Kalau kita tengok aktif lah hubungan ASEAN dengan China ni. Sebab kita dengan China ni kita tak nak berpisah sangat. Sebab kalau kamu tengok barang-barang kat Malaysia pun semua made in China kan. So walaupun lepas dia dah open, buka pintu tu, memang kita hubungan ASEAN Tenggara dengan China tu memang ada lah. Okay, so dari segi politiknya dia pun join juga TAC, and then a strategic partnership for peace and prosperity. Territorial dispute, kalau macam ada masalah-masalah sepadan dengan Asia Tenggara ni merupakan benda-benda yang menyebabkan konflik lah. Okay, so biasanya berebut sempadan ni. Okay, territorial dispute with several. Okay, China dia ada jugalah macam yang cakap tadi kan, berebut sempadan dengan kita ni, Asia Tenggara ni, dengan contohnya Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Negara dia besar dah nak juga claim, bergaduh pasal sempadan ni lah. Okay, so biasanya tengoklah dia akan rebut island ni. Kita tak tahu kan, island kan pulau ke duduk tengah laut. So orang kata laut China Selatan ni kita punya ke, kamu punya, aku punya, duduk balah gitulah. So biasanya dia akan berebut pulau-pulau. Okay, so sebab nak mengurangkan pergaduhan macam ni, mereka pun telah menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Laut China Selatan tu. Nama pun Laut China Selatan, jadi dia pun rasa hak dia lah. Okay, dari segi economic relation, ASEAN largest trade partner, memanglah dia punya 366.5 bilion. Dan dia pun foreign direct investment dia sebanyak 89 bilion. Dan orang Cina pun memang antara pelancong terbesar yang datang ke Asia Tenggara sebab dekat kan, mudah, sesama Asia. So 12.65 juta, 5 juta pelancong ke Asia Tenggara daripada China. Okay, Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation. Okay, so kita buat ACFTA took full effect. So ni dia buat free trade agreement lah. Okay, maknanya kurang cukai bila barang-barang antara China dan Asia Tenggara lah. Okay, dari segi social cultural lagi, dari segi kesihatan kita pun ada MOU dengan China, dari segi environment pun kita ada perjanjian, dan dari segi sains dan teknologi pun kita ada orang kata usaha sama lah. Okay,
kita dan South Korea. Negara OPA. Rupanya ASEAN dan South Korea pun ada juga hubungan. Okey, pada tahun 1989 kita memulakan hubungan lah. Okey. So full dialogue partner, kita start jadi full dialogue partner pada 1991. So bergerak ke summit level, maknanya makin lama makin ni lah. Kenapa tu? Ada chatting ke? Kamu chatting ke? Ke tak? Bunyi apa tu ya? Okay. Korang dengar jelas tak ni? Ke media seko-seko diri ni? Jelas, Madam. Jelas lah tu, okay. So, comprehensive cooperation partnership and then elevated to strategy. Okay, maknanya hubungan kita dengan ASEAN dengan South Korea ni berada dalam keadaan yang paling tertinggi lah. Okay, dan South Korea pun dia telah buat mission lah ke ASEAN, okay. Part of ASEAN, okay. Dia Korea Selatan juga adalah antara orang kata komponen lah geng-geng ASEAN plus 3. Okay, dari segi security pula memperkukuhkan lagi hubungan, okay, dan bertukar-tukar pendapat lah, pandangan tentang isu-isu serantau dan antarabangsa. Okay, banyak macam lah dia buat, ASEAN Rock Summit, ASEAN Rock Minister Meeting. Ini biasalah berjumpa, berbincang dan bertukar-tukar pendapat. Okay. Okay, 2004, okay, acceded to the tech and then support Zopfan and Sin WFZ. Dia South Korea dia tak macam North Korea ya. North Korea ni macam komunis sikit. Dia okay. Okay, kami duduk tengok cerita Crash Landing on You. Ya Allah, tertekannya duduk kat Korea Utara, api tak ada kan. Minum air pun macam lah, tertekannya lah ya. So okay lah kita berkawan dengan South Korea ni. And dia kat North Korea dia duk pakai je lencana ataupun asyik-asyik macam letak gambar pemimpin je. Maknanya orang kata bagi dia orang yang paling penting sekali menghormati pemimpin dan ideologi lah. Okay. So maka ni South Korea pun dia dealing dengan terrorism and transnational crime. Okay. Dia negara yang maju, yang bagus kan. So daripada segi relationshipnya, dari segi ekonominya, mereka juga ada, kita dengan South Korea dengan ASEAN juga adalah orang kata rakan kongsi dalam perdagangan dan taklah sebanyak China dan US, tapi ada jugalah foreign direct investment. 5 juta pelancong Korea datang ke ASEAN dan pada tahun 2010 kita ada buat AFTA dengan South Korea. Okay. So buat ASEAN Korea Center to increase trade, accelerate investment and invigorate tourism. Okay. Okay. Yang keberapa lah ni? 33 dah. Okay, so kita ingat lagi kan, tadi mula-mula US, lepas tu China, now South Korea pula. Okay. So buatlah, okay, fund. Siap buat fund ya. Project Fund 1987 and then buat projek lagi and then they contribute 5 million untuk setiap projek tu. Okay, double its ODA to ASEAN by okay. Okay, US dah, China dah, North Korea dah, Jepun. Okay, Jepun adalah negara yang antara negara ASEAN yang hebat lah. Okay. So pada tahun 1973 kita dah start dah kawan-kawan tapi secara tak formal lagi, and then pada tahun 1977 kita mula memformalkan. Okay, tapi taklah aktif sangat. Okay, 2003 buatlah declaration antara ASEAN dan Jepun kerana nak sempena milenium lah. 2011 pula dia buat declaration untuk meningkatkan strategic partnership antara ASEAN dan Jepun. Jepun memanglah negara dia ya. So tapi kalau kita tengok nak compare lain tak berapa aktif lah. Dia join TAC and then dia join cooperation on the fight against international terrorism, and then pada tahun 2013 dia pun first ASEAN plus Japan Minister Meeting on Transnational Crime. Okay. Economic cooperation. Okay, dari segi ekonomi kalau kita tengok banyak kan kilang-kilang Jepun berada di Malaysia, dan kita pun ada orang kata hantar pekerja kita untuk bertukar-tukar ilmu lah, bertukar
bertukar-tukar orang kata kemahiran. Okay. So dia antara partner ketiga tertinggi lah selepas selepas Jepun dan China. Okay. So antara yang selepas China and US, okay, 229 bilion, and then investor yang terbesar, okay, Corporation in Transport and Connectivity and ICT. Kita tahu Jepun memang advance bab teknologi, so kita pun belajar banyak dengan mereka. 2008 buat satu partnership pasal ekonomi, dan 2012 terus buat strategi Economic Cooperation Roadmap. Okay. Dari segi social culture lah, okay, people to people contact and cultural exchange particularly among the youth and intellectuals. Okay, kita memang familiar lah dengan budaya Jepun, and then kita ada buat public health, kita ada public health, climate change and the environment. So kita ada Kyoto tu, itu yang climate change tu, disaster management. Dia ajar pula cara-cara macam nak menangani bencana alam. Kamu tahu kan, tsunami tu datang daripada perkataan Jepun yang bermaksud ombak yang sangat besar. So dia memang dah pakar dah dalam menguruskan bencana alam. And then narrowing development gap. So dia pun ada contribute jugalah. Jepun ni dia memang dengan Malaysia agak rapat, and then dia macam adalah bagi pinjaman interest rendah kepada Malaysia. Okay. Dengan Australia pula. Okay, sikit lagi nak habis Dengan Australia, okay, so pertama kalinya hubungan pada tahun 1974, but anti 2007, okay, dia adakan comprehensive partnership. Okay, 2010 adakan summit antara ASEAN dengan Australia buat julung-julung kalinya, and then akhirnya pada 4 tahun kemudian, pada tahun 2014, mereka tingkat ASEAN dan Australia tingkatkan hubungan kepada strategic partnership. Okay, maknanya kan bila cakap tadi, strategic partnership ni yang paling tertinggi lah. Okay, pada tahun 2013 dia telah buat satu misi ASEAN. Dan dia Australia juga merupakan ahli-ahli yang aktif dalam meeting-meeting lah, mengeluarkan pendapat, okay, and then combat trafficking in persons. Okay, dia pemerdagangan orang ni, dia macam bantu ASEAN lah, okay. So juga ada trade partner yang kita, merupakan pelabur kelima terbesar dengan nilai 5.7 bilion. Dan orang Australia pun datang kat kita, kita pun datang kat dia lah. Kita orang sini memang sukalah pergi Australia sebab tak jauh sangat kan. Nak rasa sejuk-sejuk tak jauh sangat. Okay. So adalah ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Area. Free Trade Area ni adalah satu-satu, kalau kamu tengok, kalau kamu nak goreng-goreng nanti antara economic cooperation yang dibuat adalah free trade area. Free trade area ni apa beza? Zon bebas cukai lah. Maknanya orang kata bila cukai tak banyak, harga pun jadi murah. Okay. Okay, social cultural cooperation. Okay, so dia antara partner yang aktif lah dalam memberikan pertolongan dalam disaster management. Ingat tak masa MH370 hilang, dia pun, Australia pun tolong kita untuk cari. Okay, itulah yang pentingnya ada hubungan antarabangsa. Juga sangat aktif dalam memberi dalam bidang education. Dulu Madam dengan Misha berangan nak belajar kat Australia, dah tengok dah, pergilah kursus PhD. Lepas tu dapat pula supervisor yang belajar dekat Australia. Itu dia ceritalah macam mana seronoknya duduk Australia tu, cantik lah, bersih. Madam dengan Misha ni berangan lah, nak duduk mana Sydney ke mana, kau main lagi. Sebab Australia pun dia menawarkan lebih daripada 1,000 beasiswa, okay, under Australian Award Program. Seronok belajar guna beasiswa. Kalau kamu nak merasa belajar guna beasiswa ni sangat seronok. Yuran orang bayar, semua orang tanggung. Tinggal lagi pandai manage duit ke tak pandai kan. So kita boleh belajar dengan tenang lah, tak ada masalah duit. Okay, kalau tidak kan duk minta derma kat Facebook, susah juga kan. Cooperation on health issue, dari segi kesihatan pun kita ada kerjasama dengan Australia. And then ini antara cooperation lah. Dia siap buat funding melebihi 57 million. Baik Australia. Okay.
European Union. Okey, habis dah negara, kita pergi kepada pertubuhan-pertubuhan besar lah. ASEAN dengan European Union ni dia berpisah tiada. Kalau ASEAN dia menggabungkan 10 negara, negara-negara Asia Tenggara, European Union pula dia menggabungkan negara-negara Europe lah. So hubungan dah start secara tidak formal pada tahun 1972, tapi hanya pada tahun 1977 hubungan ini diformalkan lah. Okay, so mereka buat dialog dekat ASEAN EEC Cooperation Agreement. Okay, antara dia punya cara-cara dari segi politik security, dia join lah, ada ASEAN EU Ministerial Meeting, okay, menteri-menteri semua. And then pada tahun 2003, masa ni memang tengah melonjak-lonjak lah pasal terorisme pun, mereka ada Declaration on Terrorism. Bukan setakat ada kat US, Indonesia tu Bali bombing tu kalau kamu tengok pun memang seram lah. Okay, 2007 Nuremberg Declaration on an EU ASEAN Enhanced Partnership. Bandar Seri Begawan pula pada tahun 2012 enhancekan lagi hubungan antara ASEAN dengan juga European Union. Okay, kalau tengok dia punya ni pun ada trade dia juga pedagang dia, dan juga dia ada dia orang ada pelaburan dia. So dia ada ASEAN EU Trade and Investment. Dia orang memang akan sentiasa membuat kerjasama. Okay, ingat external relation ni bukan nak cari masalah, bukan nak cari penyakit, tapi nak cari faedah kepada negara-negara yang menganggotainya. Nampak dia buat business summit, nak bantu peniaga-peniaga apa semua. Okay. Okay, Regional EU ASEAN Dialogue Instrument, RAID pun antara inisiatif antara ASEAN dengan EU. Okay, EU di support ASEAN. Memanglah EU ni negara-negara yang better lah daripada negara-negara ASEAN, so banyak yang di support ASEAN. Okay, sediakan fund, hantar bantuan, and then provide funding support for several ASEAN initiative. Siap bagi duit lagi baik tak baiknya. Okay, ASEAN Plus 3 pula. Okay, bermula pada tahun 1997, baru lagi. Kamu ingat tak ni zaman siapa? Zaman Tun. So Tun ni memang jenis dia ada. So tahun 1997 kita ada dasar pandang ke timur. So selari lah. Okay, so adakan hubungan ASEAN dengan China, Jepun and South Korea, ataupun kita panggil sebagai ASEAN Plus 3. So cooperation dia dalam banyak berbagai-bagai bidang seperti makanan, okay, energy security, financial cooperation, transnational crime and sustainable development. And then the second joint statement on East Asia Cooperation and ASEAN Plus 3 Work Plan, okay. And then ASEAN Plus 3 Cooperation Fund. Siap ada fund pula ASEAN Plus 3 ni, bagus, okay. So antara relation dia dari segi politik dan security adalah APT Summit, APT Foreign Meeting, APT SOM. Ini antara benda-bendanya. Okay. Dari segi ekonomi pula pun sangat banyak. Jepun, North Korea dengan South Korea dengan China 727 bilion. And then dia punya FDI 26 bilion. And then siap ada reserve beras okay, sebab tak ingat tak food tu. Okay, areas of cooperation, tourism, energy, agriculture and forestry. Okay, so dia bekerjasama lah dari segi pelancongan, tenaga, pertanian dan juga perhutanan. Okay, bekerjasama dia ni. Okay, dari segi social culture pula dia pasal budaya, information, belia, civil service, penjawat awam lah ni, perkhidmatan awam, social welfare dan juga development. Dengan India pun kita ada hubungan Okay, pada tahun 1992 kita tu kat sini ada masukkan lah ASEAN lah. So kamu tengok mula dialog partnership, and then full dialog partnership, dan last sekali dah kepada partnership, and then last sekali strategic partnership. Okay, kamu tengok kat sini lah ASEAN dengan Indian, dia ada partnership for peace, progress, shared prosperity and plan of action. Banyak betul cooperationnya. India pun banyak 71.8 bilion nilai trade dia, and then 2.6 bilion. Macam nombor 2.6 bilion ni. Okay, foreign direct investment. Okay, so kerjasama dengan India pun boleh tahan juga.
So daripada segi social cultural cooperation, dia bantu segi human resource development, science and technology, people to people context, health and pharmaceutical, transport and infrastructure, SME, tourism, ICT, agriculture and energy, initiative for ASEAN integration. So banyak idea dia Okay, dengan Kanada pun kita ada hubungan. Okay, so seperti biasalah Economic Cooperation Agreement, segi political security, dia Declaration on the ASEAN-Canada Enhanced Partnership. Kanada pun sebuah negara yang bagus lah. Okay, so the cooperation in anti-terrorism. Segi economic relation, dia adalah largest trade partner. 13 lah, 12 bilion, banyak tu. Investment dia 7 bilion. And then kita ada consultation dengan Canada. So joint declaration between ASEAN and Canada on trade and investment. Okay, kalau kita tengok apa yang menarik kat sini, dia siap ada bioterrorism. Ada orang kata dulu, kita boleh letak orang tu lah bayar pasal nak mengelakkan kepada bioterrorism. Dia buat workshop lagi. Okay. Buat Canada Dialogue on Interfaith Initiative, Canada Research Partnership. Wow, banyak betul. So ada berapa semua yang dah kita belajar 57 slide yang Meda habiskan dengan laju je ni? Ada berapa semua kelas? Ada ke tidak lah student berapa semua? Kita start tadi dengan apa? Kelas? Aku rasa lari habis dah budak-budak. Assalamualaikum. Mazni? Zafira, biasa suka buka kamera, tak ada dah? Assalamualaikum. Ada tak pelajar-pelajar medium ni? Waalaikumsalam, Madam. Berapa tadi external relations ni? Okay, kita kena conclude kan. Okay, berapa tadi kita ingat? Mula-mula tadi Madam ajar pasal apa? Mula-mula sekali. Dengan negara paling utama dalam dunia ni. US. Yes, bagus. US. Lepas tu? China. China. Lagi? South Korea. South Korea. Lagi? Japan. Japan. Lagi? Australia. Australia. Lagi? India. Lagi? Canada. Lagi European Union. Lepas tu ASEAN plus 3. Okay. So itu adalah antara negara-negara dan pertubuhan-pertubuhan yang ada usaha sama dengan ASEAN. Kalau kita tengok dia ada dalam 3 bidang, iaitu political security, and then dari segi apa lagi? Ekonomi, and then last sekali social cultural. Kenapa kena ada external relation? Of course lah sebab nak mengembangkan. Kalau daripada awal-awal tadi kita belajar macam dia kena ada orang kata relationship dengan dia untuk dapat faedah lah. Okay, kalau dengan Israel tak ada, Malaysia memang tak ada hubungan. Nah itu pun sejenis international relation lah, tapi international relation yang negatif. Tapi kalau untuk apa orang kata dengan yang media ajar tadi, ini semua adalah untuk mendapatkan benefit. Okay, maknanya give and take lah, dia beri kita pun beri, dia dapat kita pun dapat. Tapi of course lah negara Asia Tenggara adalah negara yang kelompok negara yang developing country, perlu dibantu. Dan kalau nak compare dengan negara-negara lain tu tadi, kita ni macam perlu dibantu lagi lah. Tapi okey lah negara-negara luar bekerjasama dengan kita dan kita pun boleh banyak belajar lagi. Alright. So Meda rasa tak ada apa dah untuk chapter 5. Minggu depan kita akan start dengan chapter 6 ya. Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Right. Okay. Tak ada apalah. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Madam. Kenapa korang semua? Kenapa korang semua macam dah lembab je sekarang minggu-minggu